Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, saya ada beri tugasan ni awal-awal yang ini. Okey, latihan bab 4 tingkatan 4 yang mana semua kena kenal pasti kata tugas. Okey, kemudian tahu kata kunci. Kemudian jangan lupa kepala soalan. Okey, ni yang biasa saya ingatkan untuk semualah. Okey. Kemudian soalan yang saya bagi, saya dah beri skema. Okey, skema dah ada. Jadi awak kena salin semula dan jawab macam mana jawab dalam exam. Macam mana cara menjawab semasa peperiksaan. Okey. Jadi, ingat balik ya, kata tugas tu yang mana satu? Yang ada jelaskan, berikan, huraikan. Kemudian kata kunci tu apa yang soalan tu nak? Mungkin dikata jelaskan kelebihan milikan tunggal. Jadi milikan tunggal tu adalah kata kunci. Kemudian jangan lupa kepala soalan. Macam saya selalu cakap, kalau awak tak bawa kepala, awak tak boleh datang ke sekolah. Macam itulah. Menjawab periksa pun kepala tu kenalah ada. Okey, jom kita tengok soalan. Salin dalam buku. Nanti kita akan bincang sama-sama. Mungkin saya akan bagi untuk awak present lah awak punya jawapan. Okey, harap nampak ya gambar ni. Gambar di bawah berkaitan dengan penggunaan aplikasi dalam teknologi maklumat. So, kita tahu dekat sini kata kunci dia berkaitan dengan ICT ni. Okey. Dalam memasarkan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan, jelaskan maksud ICT. Okey. Jelaskan tu adalah, jelaskan ni apa? Jelaskan ni adalah kata tugas. Kemudian dia nak apa? Dia nak jelaskan apa maksud ICT ni tadi. Berapa markah? 2 markah. Jelaskan maksudnya awak perlu bagi huraian sahaja. Jadi, sebelum awak menjawab, pastikan kepala soalan. Jelaskan maksud ICT. Jadi, awak boleh tulis maksud ICT ialah, boleh tulis ke tepi macam ni ataupun boleh tulis ke bawah. Tapi yang penting ayat tu mesti lengkap. Okey, maksud ICT ialah teknologi pengkomputeran seperti teknologi perisian, iaitu untuk ubah dan memindahkan. Okey, teknologi pengkomputeran seperti teknologi perisian, iaitu untuk mengubah, memindahkan, memproses. Kalau awak ingat sampai takat tu pun tak apa. Dalam sesebuah organisasi perniagaan secara selamat. Ayat tu kena lengkap lah. Okey. Jadi kat sini nak 2 markah. So pilih yang mana satu ayat yang saya sebut tadi lah. Mungkin awak ambil huraian 1 dan huraian 2 saja. Pun okey. 1 dan 3 pun okey. Okey. Jadi ingat ya, kena ada tahu kata tugas, kata kunci dan salin kepala soalan. Okey, tengok soalan yang kedua. Okey, dia minta jelaskan tata cara yang terlibat dalam proses pembelian barang. Yang dilaksanakan dalam bahagian fungsian pembelian. Okey, hari tu pun saya ada bagi satu infografik kan. Cantik dah saya buat. Sepatutnya awak dah hafal lah tu. Okey, berapa markah dekat sini? 6 markah. Jadi dekat sini jawapan dia, okey, mula-mula ingat. Jelaskan. Jelaskan minta apa? Jelaskan minta huraian. Setiap kali dapat soalan awak buat je. Biar awak tak lupa buat bila buat latihan. Okey. Kemudian dia minta proses pembelian. Bila proses pembelian, kena ikutlah atas dan bawah. Jangan tiba-tiba atas sekali awak kata terima barang. Jadi tak betul lah kan. Sepatutnya awak tulis, okey, kepala kena ada. Tata
tata cara yang terlibat dalam proses pembelian barang ialah, okey, 6 markah. Awak salin semua 6-6. Yang penting tadi kita dah salin kepada soalan kan. Menerima tempahan belian pada pengurus jualan, mencari pembekal yang sesuai, terima sebuah harga daripada pembekal, menilai pembekal, membuat pesanan pembelian dan penerimaan barang daripada pembekal. Dapatlah cukup 6 markah dekat situ. Okey, seterusnya terangkan. Okey, terangkan. Ingat dulu, terangkan itu dah hafal, kita kena bagi fakta campur huraian. Kemudian dia minta apa? Terangkan apa? 3 peranan bahagian fungsi pengurusan sumber manusia. Jadi, kali lagi sikit. 3 peranan bahagian fungsi pengurusan sumber manusia. Jadi, cara awak menjawab, teruslah salin dulu kepala soalan. 3 peranan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia ialah perancangan sumber manusia, iaitu sekarang ni markah tadi berapa? 6 markah. Okey, kita tengok dekat sini 6 markah. Ni 6 markah. Jadi bila 6 markah, awak tahu kita ada fakta, kita ada huraian. So 3 plus 3 lah. Jadi awak boleh cakap 3 peranan bahagian fungsi pengurusan sumber manusia ialah perancangan sumber manusia, iaitu boleh pilih mana-mana satu huraian yang ada. Kemudian awak cakap latihan dan pembangunan, iaitu pelaksanaan program induksi, program latihan kemahiran, dan juga perkhidmatan pekerja dan kebajikan, iaitu menyediakan kemudahan. Okey, ambillah mana-mana 3 fakta, 3 huraian, buat dalam bentuk ayat yang betul. Kemudian dapatlah dekat situ 6 markah. Okey, soalan seterusnya. Gambar berikut menunjukkan barang elektrik yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat di Malaysia. Jelaskan saluran agihan yang sesuai digunakan oleh syarikat tersebut. Okey. Ini ada satu amaran. Okey, tak ada pula warna merah. Bila ada perkataan tersebut, awak kena tengok dekat atas sini. Ada tak dia cerita tentang syarikat apa? Syarikat Selamat kan? Okey. Syarikat Selamat. Okay, nama syarikat ni apa Kalau ada nama syarikat, tak nampak pula. Kalau ada nama syarikat, okey, kena tulis syarikat, nama syarikat tu. Jangan guna tersebut. Okey, anggaplah nama syarikat tu Syarikat Selamat. Okey. Sebab saya tak nampak pula ni. Jadi, saluran agihan yang sesuai digunakan oleh syarikat. Okey, salin kepala soalan Okey, kepala soalan dia saluran agihan yang sesuai digunakan oleh syarikat Selamat. Okey, kita anggap itu nama dia sebab tak nampak lah pula soalan ini, sorry. Syarikat Selamat ialah, bila jelaskan awak bagi huraian sahaja. 5 markah maksudnya kena bagi 5 huraian. Jadi ingat, bila ada disebut tersebut, produk tersebut, syarikat tersebut, awak cari balik dalam soalan tu. Ada tak dia nyatakan nama produk tu ke, nama kedai tu ke? Masukkan, gantikan perkataan tersebut tu. Okey? Kemudian awak bagilah huraian dia.
Sekarang ni dia minta saluran agihan. Pengeluar saluran agihan yang sesuai digunakan oleh syarikat selamat ialah pengeluar peruncit kepada pengguna, iaitu awak ceritakanlah dapatkan 1, 2, 3, 4, 5 untuk dapatkan 5 markah. Okey, itu cara untuk awak menulis. Sekarang ni saya bagi dulu skema untuk awak tahu macam mana nak salin balik, macam mana nak tulis kepala soalan tu, macam mana nak bezakan dia punya kata-kata tugas tu. Okey. Apa soalan lagi ni? Okey. Saya bagi separuh je dulu. Yang lain tu saya nak tengok macam mana awak salin, macam mana cara awak menjawab. Okey, jadi kita ada soalan ini tentang 3 bahagian fungsian. Kita ada juga, okey, dia punya cadangan jawapan. Ini datin yang sama ke ni? Ini datin Seri Saadiah 3 markah. Ini datin Seri Atikah. Boy, datin je. Okey, yang ini 8 markah. Cuba ikutkan tadi saya kata. Kenal pasti dia punya kata tugas, kata kunci dengan macam mana awak salin balik dia punya kepada soalan tu. Okey, kemudian ini tentang apa? Langkah pembangunan produk baharu. Kemudian bahagian fungsian lagi. Okey. Lepas tu terima kasih. Jadi saya dah tunjukkan tadi berapa 3 cara menjawab, cara awak menulis. Saya nak tengok awak lengkapkan semua latihan yang ada. Okey. Kemudian nanti present lah jawapan masing-masing. Kita tengok silap dekat mana. Okey, jadi terima kasih semua. Okey. I am watching. Jangan tak buat. Next class kita semak sama-sama ya. Jangan lupa siapkan tugasan pada hari ini juga. Okey, sehingga itu semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.